Assalamualaikum. Kita jumpa sekali lagi untuk kelas perakaunan modul 1, pengenalan pada perakaunan sambungan. Okey. Hari tu kita dah belajar dah apa maksud dia, kitaran, apa maksud proporsional, apa dia? Apa beza simpan kira dan perakaunan. Okey, hari ni cikgu nak sambung modul 1, ciri-ciri accountant sebagai pemimpin. Okey. Memandangkan seorang accountant memikul tanggungjawab kepimpinan dan mampu mempengaruhi operasi sebuah perniagaan dan organisasi, maka seorang accountant perlu memiliki ciri-ciri kepimpinan yang cemerlang, baik dari segi sahsiah maupun dari sikap kerja. Okey, apa ciri-ciri pemimpin seorang accountant ni? Okay, dia mesti ada accountability, integrity, credibility. Accountability, integrity, credibility. Okay. Apa itu integrity? Integrity adalah accountant perlu bersikap jujur dalam semua hubungan profesional dengan pihak luar. Dia kena jujur, integrity ni. Kita mesti ada integrity. Kita pun kalau tak jadi accountant pun kita kena ada integriti kan, kita kena jujur dalam semua hubungan profesional, okay, dengan pihak luar supaya tidak dikaitkan dengan laporan kewangan atau apa-apa bentuk komunikasi tentang perakaunan yang mengandungi kenyataan palsu dan mengelirukan. Integriti ni kita kena jujur supaya tak ada laporan kewangan atau apa-apa bentuk komunikasi tentang perakaunan syarikat kita, okay, perniagaan kita yang mengandungi kenyataan palsu. Kita tak tipu dan kita tak kelirukan kenyataan tersebut. Itu maksud dia integriti. Kunci dia integriti tu mesti jujur. Okay? Jujur. 2. Credibility. Credibility tu pula keupayaan accountant untuk menyampaikan maklumat perakaunan secara adil dan objektif. Tadi integriti jujur. Credibility pula adil dan objektif kepada semua pihak berkepentingan dalam perniagaan. Okay. 3. Accountability. Accountability ni adalah tanggungjawab individu atau jabatan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam perniagaan. Jadi ada 3 ni. Kunci dia awak kena ingat, integrity, jujur. Accountant tu kena jujur. Credibility, adil dan objektif. Accountability ni tanggungjawab. Okay? Etika profesional perakaunan. Etika. Apa etika kita? Etika tu maksud dia apa? Etika bermaksud prinsip-prinsip akhlak atau nilai moral. Kita sebagai manusia, kita mesti ada etika. Tu yang kata kod etika tu. Okay? Akhlak atau nilai moral, kunci dia. Okay. Yang menjadi pegangan seseorang semasa menjalankan tugas. International Federation of Accountants (IFAC) telah memperkenalkan kod etika. Jadi kena ingat siapa yang memperkenalkan kod etika perakaunan ni adalah IFAC, International Federation of Accountants. Menggariskan 5 ciri etika dalam profesion perakaunan. Etika profesion ni bermaksud prinsip akhlak atau nilai moral yang diperkenalkan oleh IFAC dan menggariskan ada 5 ciri-ciri etika dalam profesion perakaunan. Apa dia 5 tu? Kompetensi, integriti, kerahsiaan, objektif, sifat profesion. Sifat profesional. Okay, kita pergi satu persatu. Kompetensi. Accountant harus profesional, berkemahiran dan berkeupayaan untuk memberi perkhidmatan perakaunan yang terbaik terhadap pelanggan. Accountant mestilah profesional, ada kemahiran dan boleh bagi perkhidmatan perakaunan yang terbaik kepada pelanggan. Tu kompetensi. Tu sebab kalau ujian-ujian tu kita panggil ujian kompetensi. Kita nak tengok cakap tak, okay, dia mahir tak untuk dalam satu-satu bidang tersebut. Tu ujian kompetensi. Integriti. Integriti ni tadilah jujur, telus,
dalam hubungan profesional dengan pihak lain supaya tak ada kekeliruan atau pemalsuan kenyataan. Okey. Accountant ni dia kena jujur lah sebab dia uruskan duit. Okey. Dan dia buat kita panggil apa? Yalah, satu-satu pekerjaan kita mesti jujur lah. Okey. Jujur, amanah, itu integriti. Kerahsiaan. Accountant tak boleh meledahkan sebarang maklumat yang diperoleh kepada mana-mana pihak yang tidak berkaitan. Tak boleh, kena jaga rahsia. Bukan kata accountant je, semua pekerjaan mesti ada kita panggil apa? Sikap-sikap kerahsiaan ni. Supaya maklumat jabatan kita, tempat kerja kita tidak bocor. Okey, nanti kalau kita tak jaga kerahsiaan, itu akan boleh mengakibatkan benda-benda yang tak baik berlaku. Objektiviti ni semasa menjalankan tugas, seseorang accountant tidak boleh berkompromi dan berat sebelah. Dia tak boleh tak adil. Dia kena adil, objektiviti ni. Dia tak boleh berat sebelah dan dia tak boleh dipengaruhi oleh mana-mana pihak berkepentingan. Okey. Dia ada prinsip dia sendiri, jati diri dia sendiri, jujur, dan dia tak boleh dengar cakap orang. Okey, itu objektiviti. Sifat profesional, accountant perlu mematuhi semua undang-undang dan peraturan berkaitan serta mengelakkan segala tindakan yang boleh menjejaskan profesion ini. Kita profesional lah. Bukan kata accountant saja, semua bidang kena profesional. Okay, kena jaga nama baik kerjaya yang kita pegang tu. Okay, accountant lagi lah. Jadi dia kena patuh semua undang-undang dan peraturan berkaitan dan elakkan untuk tindakan yang boleh menjejaskan nama baik profession ini. Okay. Boleh belit lidah cikgu. Okey. Badan perakaunan. Okey, akaun ni dia salah satu bidang profesional. Jadi dia ada badan-badan yang kawal selia dia. Okey. 1. MIA, Malaysian Institute of Accountant, ataupun dalam bahasa Melayu dia Institute Accountant Malaysia. Ni logo dia. Nampak? Okey. MIA ni ditubuhkan di bawah Akta Accountant 1967. Apa fungsi dia ni, MIA ni? Dialah yang tentukan kelayakan seorang untuk menjadi ahli. Okay? Ahli tu maksudnya accountant lah. Menawarkan latihan, pelajaran, peperiksaan kepada seorang yang ingin menceburi profesion perakaunan. Okay, dia bagi latihan, pelajaran dan peperiksaan. Ini kunci dia. Mengenakan peraturan atas amalan profesion perakaunan. Code of Professional Conduct, CPC. Mempromosi dan mempopularkan profesion perakaunan. Okay, dia promote dan dia popularkan profesion perakaunan. MIA. Ni tengok logo ni, awak tahulah. Okay, seterusnya Badan Penggubal Piawaian. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia, MASB. Dulu masa cikgu belajar, cikgu panggil MASB je. MASB. Senang nak ingat. Malaysian Accounting Standard Board. Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1997. Apa fungsi dia? Kubal dan terbitkan piawaian perakaunan. Dia akan keluarkan satu buku kecil tu, warna biru, tebal. Dalam tu semua ada peraturan-peraturan, akta-akta laporan, okey. Dan accountant kena ikut apa yang ada dalam buku yang disediakan oleh MASB ini. Okay, semak dan baiki piawaian perakaunan sedia ada, bertindak sebagai penasihat kepada accountant dan menentukan keperluan minimum dan garis panduan dalam penyediaan perakaunan. Ketiga, Badan Profesional Perakaunan. Apa dia? Professional Accounting Body. Institute Accountant Institute Accountant Awam Bertauliah Malaysia. MICPA, MICPA, Malaysian Institute of Certificate Public Accountant. Ditubuhkan pada tahun 1958
Sebelum ni dikenali sebagai MAKPA. Okay. Sekarang MIKPA. Fungsinya memajukan profesion perakaunan melalui latihan dan peperiksaan, melatih dan melahirkan akaunten bertauliah dan melakukan penyelidikan dan pembangunan dalam perakaunan. CIMA, Chartered Institute of Management Accountant. Ditubuhkan pada tahun 1919 dengan nama Institute of Cost and Work Accountant, ICWA. Kemudian ditukar nama kepada Institute of Cost and Management Accountant, ICMA pada tahun 1972 dan ditukar kepada Chartered Institute of Management Accountant pada 1986 hingga sekarang. Fungsinya lahirkan akaunten profesional yang mahir dalam bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan dan kaji serta tangani perubahan semasa dalam perniagaan. ACCA, ni logo dia. Association of Chartered Certificate Accountants. Ditubuhkan pada tahun 1904 dan berpusat di London. Dah lama dah. Pada Jun 2015, ACCA mempunyai jumlah ahli seramai 178,000 orang dan seramai 455,000 orang pelajar dari 180 buah negara. Fungsinya memberi khidmat sokongan kepada ahli dan pelajarnya sepanjang kerjaya dalam bidang perakaunan mereka dan memberi pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan amalan perakaunan dan etika dalam perakaunan. Habis. Jadi berapa tadi? MIA 1, MASB 2, MIKPA 3, CIMA 4, ACCA 5. Sebenarnya banyak lagi, tapi untuk belajar ni, untuk tahap SPM ni kita belajar 5 ni saja. Sebenarnya banyak lagi badan-badan yang berkaitan tentang perakaunan. Banyak badan-badan perakaunan. Awak boleh Google lah. Okay? Untuk kita belajar pada hari ni, setakat ni 5 sahaja. Okay. Seterusnya. Masih lagi di bawah pengenalan kepada perakaunan, sejarah perakaunan dan perkembangannya. Macam mana asal-usul perakaunan ni? Macam mana dulu zaman-zaman batu ni tiba-tiba ada perakaunan pula? Okay, macam mana manusia boleh pandai merekod? Okay. Sejarah dia, rekod perakaunan yang paling awal didapati di Babilonia pada tahun 3500 sebelum Masihi. Lama nampak. Orang zaman batu dah jumpa dah. Kita jumpa dah rekod perakaunan sebelum Masihi, 3500 sebelum Masihi. Catatan tersebut dibuat dalam bentuk kepingan tanah liat. Dulu dia orang tak ada kertas. Jadi apa-apa catatan dia akan catat pada tanah liat. Nampak ni. Inilah contoh dia. Okay. Pada tahun 400 sebelum Masihi, rekod perakaunan telah dibuat dengan menggunakan papirus, iaitu kertas. Dah pandai dah masa ni cipta kertas, dan kalamus, pen. Papirus dan kalamus. Okay. Dijumpa di Mesir. Dicatat dekat sini. Okay. Sistem catatan bergu bermula di Itali dan dipopularkan oleh Luca Pacioli pada abad ke-14. Inilah bapa perakaunan, Luca Pacioli. Inilah dia. Selepas revolusi perindustrian di England pada abad 17 dan 18, perakaunan kos telah diperkenalkan bagi memenuhi proses pengeluaran firma yang berkembang pesat. Sudah dah ada dah. Macam kilang-kilang lah. Okay, bila ada firma pengeluaran ni, jadi mestilah kita nak catat kan. Perakaunan ni kan dia sampai daripada merekod sampailah membuat keputusan. Jadi dah pada abad 17-18 dah ada dah. Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa IASC ditubuhkan pada tahun 1973 untuk menggalakkan penggunaan piawaian asas dalam perakaunan. Dia nak standardize lah. Jadi dia buat piawaian asas dalam perakaunan ni. Okay, untuk lebih lanjut, kalau awak nak tahu pasal Luca Pacioli ni, okay, awak boleh scan lah QR code ni
Jadi dia akan ada detail pasal Luca Pacioli, macam mana asal usulnya dia mencipta, macam mana dia dapat gelaran berapa perakaunan. Okay. Perkembangan proses perakaunan secara manual dan perisian komputer. Okay. Proses perakaunan telah melalui pelbagai perkembangan bermula dengan kaedah perakaunan manual hingga kini apabila perisian komputer digunakan secara meluas. Pelbagai perisian telah dibangunkan dan dipasarkan di serata dunia. Di Malaysia terdapat 2 perisian yang lazim digunakan iaitu UBS dan SAGE ni. Kelebihan perisian perakaunan berbanding dengan manual. Apa kelebihan perisian perakaunan dengan manual? Mestilah banyak kan? Boleh akses, mempunyai fungsi data sokongan, okay? Mengurangkan risiko kerosakan dan kehilangan data. Pasti segala pembetulan kesilapan dapat dilakukan dengan mudah. Okay, sebab sistem ni dia kemas kini, dia update semua data yang orang masukkan dan dapat jana ataupun proses pelaporan yang telah dibetulkan dengan mudah dan jitu. Ini senanglah. Teknologi kan memudahkan kerja. Okay, kalau kita gunakan dengan baik. Kepentingan sistem maklumat perakaunan SMP kepada entiti perniagaan. Apa pentingnya sistem maklumat perakaunan dalam perniagaan? Memanglah sangat penting. Apa dia? Kumpul dan simpan data mengenai transisi perniagaan, proses data untuk menjana maklumat dan berguna kepada pengguna penyata kewangan dan untuk membuat keputusan. Bila kita tengok statement tu, kita nak buat keputusan lah. Kita nak labur ke tidak dalam syarikat tu, kita nak bayar ke tidak, bonus kepada pekerja. Okay, menyediakan kawalan secukupnya untuk menjaga keselamatan aset perniagaan, membolehkan juruaudit memahami sistem yang digunakan untuk menghasilkan penyata kewangan, membolehkan pakar dalam bidang pencukaian merancang hal-hal berkaitan pencukaian dengan tepat dan yakin. Ini adalah semua kepentingan sistem maklumat dalam perakaunan. Okay, penting sistem ni daripada kita buat manual. Manual mungkin kita sebagai manusia banyak lakukan kesilapan. Jadi kita gunakan teknologi yang ada ni untuk kerja ataupun hasil kerja kita yang lebih efisien. Okay. Okay, kelas. Terima kasih buat hari ni. Okay, cikgu harap awak faham dengan apa yang cikgu terangkan. Okay, cikgu akan bagi latihan susulan untuk menilai tahap pemahaman awak terhadap kelas kita pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.